Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have to be with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, yeah, burns too bright. I don't wanna say so long, I just wanna say goodbye. It's a beautiful day.
take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's beautiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam We Love UPM. Selamat pagi dan selamat datang ke virtual CE UPM Fest My Career at MOH 2020 dengan kerjasama UPM dan KPT. Bersama saya Syazana Nabila selaku moderator anda pada hari ini. Jadi hari ini merupakan hari ke-14 kita bersiaran dan tinggal lagi satu hari sahaja lagi sebelum festival ini berakhir dan sekali lagi kami membawakan tajuk yang sangat menarik untuk dikongsikan kepada anda semua iaitu Peluang Kerjaya Pasca COVID-19, Realiti versus Fantasi. Bersama-sama saya pada pagi ini merupakan Pegawai Psikologi dari bahagian Kaunseling UPM, Puan Nurihayati Nordin. Selamat pagi Puan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Baiklah, sihat? sebelum saya menyerahkan. Siap Puan. Baiklah, sebelum saya menyerahkan bercermat ini kepada Puan Nurihayati, suka saya ingatkan kepada para penonton, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan dan pertanyaan, terus sahaja ajukan di ruangan komen di bawah untuk saya bacakan semasa sesi Q&A sebentar lagi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya berjemput Puan Nurihayati. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Syazana Nabila sebagai moderator kita pada hari ini dan terima kasih juga kepada semua yang menonton FB Live maupun mana-mana media sosial yang disediakan oleh pihak CHEM untuk bersama saya pada pagi ini. So suka untuk saya bersama anda pada hari ini. Kita ada lebih kurang 90 minit bersama dalam topik untuk membincangkan atau perkongsian bersama saya berkenaan peluang kerjaya pasca COVID, reality versus fantasi. Okey, topik ini saya akan bincangkan di mana lebih kepada kalau kita melihat topik ini membuatkan para pelajar terutama bakat yang dah graduate rasa bimbang kan bagaimana penggunaan peluang kerjaya mereka ataupun bagaimana nak meletakkan diri mereka di alam kerjaya. So sebelum itu saya suka untuk saya perkenalkan diri saya. Nama saya Puan Nurihayati Nuruddin, lebih dikenali sebagai Puan Nuri, merupakan kaunselor berdaftar di bahagian kaunseling UPM dan juga memegang unit perancangan kerjaya. So kelebihan ataupun mungkin saya punya job scope di bahagian kaunseling adalah berkenaan bagaimana para pelajar untuk merancang kerjaya. So suka untuk saya kongsikan dengan anda hari ini bagaimana anda untuk merancang kerjaya anda. Okey, kita ada sediakan slide mungkin pihak teknikal boleh pamerkan slide saya untuk tontonan anda semua. Okey. So pertama bila kita berceritakan tentang peluang kerjaya ini, saya melihat apa yang menghadapi isu ini adalah berkenaan apabila kita mengalami pasca ataupun mengalami COVID yang kita lalui di awal tahun. So kita pun dah hampir penghujung tahun. Kalau kita lihat sekarang ini kita sudah memasuki hampir memasuki 2021. So selama setahun ini kita mengalami COVID-19 ini dan pastinya dia sedikit sebanyak menjejaskan sedikit anda punya sama ada dari sudut sosial, ekonomi dan sebagainya. Semua orang terkesan. Okey, next slide. Suka untuk saya kongsikan dengan anda. Okey, ini pengenalan saya tadi. Sesiapa yang pernah jumpa saya di bahagian kaunseling, terima kasih selama anda berkhidmat belajar menjadi pelajar 4 tahun mungkin pernah berjumpa dengan saya. Kalau sekiranya anda tidak pernah berjumpa dengan saya, salam perkenalan daripada saya. So kita teruskan dengan pengenalan. Suka untuk saya kongsikan dengan anda apa yang dikatakan dengan pasca ataupun pasca COVID-19 inilah berkenaan dengan peluang kerjaya. Okey, kalau kita lihat next slide, menyaksikan apabila berlakunya pandemik ini, kekurangan ataupun peluang pekerjaan terhad dapat disediakan kepada anda. So kalau kita lihat sekarang pun makin ramai sehari demi sehari anda akan dengar ramai yang tidak mendapat perlu diberhentikan pekerjaan dan sebagainya. So
Disebabkan perkara ini, kadar pengangguran global pastinya berlaku dan ia juga akan memberi kesan kepada bakal graduan ataupun anda yang sedang menonton inilah. So namun begitu kalau kita tengok menurut Kementerian Pengajian Tinggi, next slide, mengatakan kira-kira 25% ataupun 75 orang daripada 300 graduan pada tahun ini unjurannya terjejas peluang untuk mendapatkan pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas mereka tamat pengajian lah. Okey, namun begitu kalau kita tengok lagi kajian next slide, kajian pengesanan graduan 2019 pula menyaksikan okey 41,161 graduan pada tahun lepas masih belum bekerja. Kemudian ditambah pula dengan unjuran 75,000 bagi tahun semasa, maka dianggarkan lebih kurang dalam 116,161 graduan perlu diberi perhatian untuk kebolehpasaran graduan kebolehpasaran mereka lah. Jadi anda yang melihat ini sudah pasti memerlukan peluang kerjaya. Bagaimana nak menempatkan diri anda? Itu yang kita akan kongsikan bersama anda pada hari inilah. So kita lihat pula berdasarkan laporan daripada Kementerian Sumber Manusia mengatakan kadar pengangguran di Malaysia kini berada di paras 3.9% dan akan mencecah 5.5% pada tahun ini. So saya yakin benda ini akan membuatkan anda rasa bimbang. Namun begitu ini adalah kepada apa? Apa yang berlaku sekarang? Okey, so kalau kita nak cerita apa membuatkan kita rasa macam sedikit terkesan dan sebagainya kan. Namun yang lebih penting pada anda adalah bila kita nak cerita, adakah anda akan terfikir realitinya adakah peluang kerjaya aku mengimpikan sesuatu kerjaya. Okey, maksudnya anda masuk selangkah ke alam universiti dulu, anda mengimpikan sesuatu kan. Habis tamat pengajian anda nak meletakkan diri anda sebagai apa dan apa. Namun begitu bila kita sesuatu yang berlaku pada tahun 2020 ini, benda ini semua di luar jangka. So sekarang anda memikirkan, kalau anda baca news ni anda akan rasa bimbang, anda akan rasa emosi anda sedikit tidak selesa dan sebagainya. So dekat sini apa yang saya nak sampaikan ataupun nak kongsikan dengan anda lebih kepada bagaimana dan siapakah yang perlu keluar daripada situasi ini. Sebab kalau kita memikirkan pasal apa, ia akan membuatkan anda rasa macam akan memberi sedikit tekanan pada diri anda. So, suka untuk saya berkongsi dengan anda bagaimana dan siapa yang perlu mengatasi permasalahan ini. So, next slide. So, kita tengok siapa sebenarnya. So, dekat sini kita akan boleh pergi pada strategi persediaan. Okey. So, siapa yang perlu menyediakan strategi persediaan ini? Sudah pasti jawapannya adalah anda. Anda adalah individu yang perlu menyiapkan diri untuk mencari pelbagai cara dan sebagainya untuk meletakkan diri anda dan merebut peluang yang ada. Bila kita nak ceritakan pasal apa tadi kan, pengenalan yang saya terangkan tadi, memang anda akan rasa sedikit bimbang dan ni. Namun begitu sekiranya anda punya strategi persediaan dalam diri anda, ia akan memudahkan anda untuk drive diri anda ke arah yang lebih cerah dan mencari peluang yang ada. Sudah pasti sebab setiap apa yang berlaku pastinya ada jalan penyelesaian. Alright, so kita melihat strategi persediaan macam saya suka katakan. Okay, next slide adalah anda. Anda adalah orang bertanggungjawab untuk keluar daripada situasi ini. Kerana apa? Saya suka nak bawa kepada anda 5 pada hari ini. Pertamanya anda kena ingat, anda adalah orang yang unik. Okay, semua orang termasuk saya, semuanya ada kriteria ini. Yang pertama adalah unik. Dari sudut kaunseling kita mengiktiraf manusia itu sangat unik. Sebab tu anda kena hargai perkara ini. Okay, yang kedua kita akan bincangkan adalah tentang personality. Sebab saya yakin dan percaya untuk cari ataupun rebut peluang kerjaya ini, anda ada satu personality anda. Kalau anda gali, anda cari, anda pasti jumpa sebenarnya kat mana anda nak letakkan diri anda walaupun kita sedang mengalami situasi sekarang. Okay, yang ketiga lebih kepada kemahiran, yang keempat kompetensi dan yang kelima adalah keperluan. Okey, 5 ini yang saya akan kongsikan dengan anda dan kita akan kongsikan sama-sama di mana bagaimana anda nak meletakkan diri anda di alam kerjaya walaupun anda merasakan sekarang peluang kerjaya semakin terhad. Okey, sebab sekarang ini kita dah masuk ke alam, dia bukan sekarang, saya rasa dah 3 tahun yang lepas pun ramai sudah mengatakan peluang kerjaya semakin sukar dan semakin tipis untuk menetapkan kerjaya. Namun saya melihat apabila berlakunya sesuatu kemajuan sesebuah negara, para pelajar kita hari ini tidak di Malaysia terutamanya sudah bijak untuk keluar sebab ramai yang sudah create career. Sebab sekarang ini adalah zaman kita mencipta kerjaya. Sebab tu kalau dulu mungkin gen saya ni lebih suka contohnya bekerja atas arahan dan sebagainya. Mungkin generasi anda hari ini saya melihat lebih gemar
bekerja untuk diri sendiri. Sebab tu wujudnya peluang kerjaya contohnya macam Grab, Grab Food, Grab Driver dan sebagainya, di mana mereka suka kepada masa yang mereka sendiri. Sebab bila anda bekerja dengan orang, orang yang akan tentukan masa anda. Tapi bila anda freelance begini, anda dapat menentukan masa anda. Kerana apa? Perubahan masa, zaman dan sebagainya juga merubah pemikiran manusia. So anda yang berada dalam kelompok yang berusia lebih kurang saya rasa sekarang dalam 23, 24, melihat anda ni gemar kepada suka menentukan dan meletakkan diri anda, bukan lagi parents yang menentukan. Okey, contohnya Ahmad kena kerja sebagai pekerja awam. Tidak, sekarang kebanyakan anda banyaknya bebas untuk memilih apa yang anda suka. So inilah yang boleh menyebabkan anda pilih apakah kerjaya yang sesuai dengan anda dan apakah anda nak letak, di manakah anda nak meletakkan diri anda dalam peluang kerjaya tersebut. So kita tengok next slide. Okey, bila saya menceritakan tentang manusia itu unik, pertamanya kerana apa? Manusia ni mempunyai keunikan tersendiri. Anda dengan saya mempunyai perbezaan. Okay, tak perlu kita ceritakan yang jauh. Anda lihat anda dan adik-beradik sahaja. Lihat kelompok yang kecil. Anda lihat dekat situ, anda sendiri boleh tengok kalau anda anak pertama tak sama dengan adik anda yang kedua dan sebagainya. So dekat situ kita mengidentifikkan manusia itu sangat unik dan mempunyai keunikan tersendiri. Jadi perbezaan antara satu sama lain inilah yang perlu diraikan. So anda kena raikan, anda kena raikan keunikan diri anda. So pertama bila saya nak konsepkan ini, sejauh mana anda mengenali diri anda? So kat sini anda kena sebab ramainya bila kita bercinta dengan orang, kita akan kenal orang tu lebih dalam kan. Jadi hari ini saya nak anda semua mencintai diri anda. Kerana apa? Bila anda mencintai diri anda akan cuba cari apa kehebatan, apa kekuatan dan apa semangat yang ada dalam diri anda. Sebab bila kita mencintai diri kita, kita akan lebih mudah untuk kita menyayangi diri kita. Sebab tu ada konsep fly. Saya suka bawa konsep fly. Walaupun dalam masa pandemik ni mungkin sedikit kekangan kita untuk naik kapal terbang kan. Tapi di mana konsep fly ni bermaksud first love yourself. You mesti sayang diri anda. Kalau anda sayang diri anda, sudah pasti anda nak yang terbaik untuk diri anda. Macam tu juga bila anda menyayangi keluarga anda, okay? Sudah pasti anda nak yang terbaik untuk mereka. So sayangi diri anda terlebih dahulu sebelum anda menyalurkan sayang anda kepada orang lain. Kerana bila anda menyayangi diri anda ni, anda akan meletakkan atau mencari apakah kekuatan yang ada pada diri anda. Okey, itu tentang ini. So next kita boleh tengok kepada personality. Okey, kalau daripada next slide, okey, kalau kita tengok personality ini, setiap manusia ini ada personality yang pelbagai. Dan anda belajar dulu pun mungkin disebabkan personality yang anda ambil semasa di tingkatan 4 kan, untuk meletakkan okey, course apa, sama ada nak ambil sains ke, nak ambil dalam bidang maths dan sebagainya. So dekat situ ada ujian yang pernah dilaksanakan di tingkatan 4. Namun begitu kena ingat personality manusia ini boleh berubah. Jadi bila anda melihat perubahan ini, perubahan yang boleh dilaksanakan macam kalau sekarang ni, mungkin dulu masa di sekolah anda rasa kekuatan anda lebih ke dalam bidang kebendaan, contohnya lebih suka menggunakan komputer untuk bekerja dan sebagainya. Tapi bila masuk universiti, anda start join persatuan, anda start berkenalan sesama anda dan anda telah rasa realistik anda ataupun perhubungan anda dengan benda dah semakin kurang. Apa yang tinggi adalah dalam bidang sosial. So anda suka bekerja dengan manusia. So disebabkan itu memang akan berubah. Begitu juga. So kalau mengikut teori Holland dalam teori, salah satu teori kerjaya dalam satu teori kita menggunakan teori Holland, dia membawa 6 karakter. Maksudnya dalam diri manusia ini terdapat salah satu ni lah. Okay, maksud sama ada anda realistik, investigatif, artistik, social, enterprising ataupun konvensional. Okey, baik. Realistik. Kita tengok orang realistik macam mana. So anda boleh cek diri anda. Ini secara umum saja saya bagi. Sekiranya anda berminat untuk kenal lebih mendalam dan lebih, maksudnya mendapat keputusan, sebab kita ada ujian secara yang anda boleh jawab, di mana anda akan dapat keputusan yang tepat mengenai diri anda. Nak tepat tu maksudnya yang lebih, sebab yang menjawab tu diri anda, so anda akan dapat keputusan yang betul mengenai diri anda lah. Tapi secara umumnya saya nak bagi tahu dekat sini, kalau kita tengok realistik. Okey, realistik pertamanya adalah individu yang suka bekerja dengan benda dari sudut contohnya komputer,
pertanian, bidang-bidang yang tidak melibatkan keperluan dia untuk bersosial dengan manusia. So dekat sini, sekiranya anda mempunyai anda rasa personality anda dekat sini, so anda boleh tahu, okay, so kerjaya yang sesuai ataupun bila kita nak relate ke personality ini, dia akan relate dengan persekitaran. Okay, so dekat situlah kita tengok, rupanya anda ni seorang yang suka bekerja dengan benda, sebab orang yang kerja dengan benda ini mungkin dia punya apa keperluan untuk berkomunikasi dengan manusia agak kurang. Sebab tu anda akan lihat kenapa karakter ini mereka kurang berkomunikasi dengan manusia, sebab memang kerjaya mereka menuntut untuk mereka fokus pada benda. Okay? Contoh kalau orang itu suka bertani, dia akan fokus untuk membuat pertanian dan sebagainya. So kalau dia lebih kekuatan kepada bidang kejuruteraan, dari sudut software dan sebagainya, mereka akan fokus pada benda. Okey, yang kedua kita tengok I. I ini adalah investigatif. Investigatif ini adalah orang yang suka membuat analisis, membuat penyelidikan dan mereka lebih mempunyai ketelitian yang agak mendalam. Jadi biasanya mereka yang mempunyai I yang tinggi ini lebih gemar bekerja dalam macam researcher, bekerja dalam bidang makmal, dalam bidang-bidang yang lebih kepada penyiasatan. Itu kalau anda punya I. So kebanyakan orang yang I ini semasa di belajar, semasa di UPM mungkin berada di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan, Fakulti Perubatan Veterina, kan, Fakulti Sains kebiasaannya. Okey, kemudian kita tengok A. A ni adalah artistik. Okey, orang yang punya artistik yang tinggi ini biasanya individu ni agak kreatif, inovatif dan biasanya mereka tidak suka terikat dengan masa, sebab orang artis, sebab tu anda tengok orang yang tinggi artistik ini biasanya dia akan menceburi bidang-bidang yang freelance, contohnya sebagai penulis, designer, mungkin fashion designer yang lebih kepada kreativiti mereka lebih menyerlah. Jadi dekat situ sekiranya anda punya artistik yang tinggi, ini adalah masanya untuk anda cipta kerjaya yang dalam, sebab saya yakin dan percaya pada masa kini orang punya artistik yang tinggi ini mereka boleh melampaui mereka punya kebolehan. Kerana apa? Kalau anda tengok kerjaya sekarang, lebih saya melihat keperluan komputer semakin tinggi. Okey, jadi dekat situ artistik ini biasanya mereka orang realistik boleh join dalam bidang perkomputeran. Tapi untuk artistik bagaimana? Lebih kepada bagaimana nak buat copywriting, kan? Nampak tak sekarang ada kerjaya di mana contoh seorang yang set up business, dia memerlukan seorang copywriter untuk menyalurkan info kepada pembeli dia ataupun customer dia. So penting orang artis ni untuk create benda tu. So dari sudut design, anda tengok macam mana fotografer mengambil gambar. Kenapa pentingnya benda-benda ini? Sebab untuk tarikan. Jadi orang artistik sangat diperlukan kerana apa? Mereka ini adalah orang yang berkebolehan untuk menghasilkan karya yang kreatif. Itu artistik. So kita pergi kepada seterusnya adalah sosial. Okey, kalau anda lihat orang sosial ini biasanya individu ini dikaitkan atau sering dikaitkan individu yang suka bekerja dengan manusia. Kerana orang sosial ini biasanya dia lebih kepada informer, suka membantu, trainer, orang. Sekiranya anda punya bidang sosial yang tinggi ini, mungkin anda boleh meletakkan diri anda dalam kerjaya seperti mana? Guru tuition. Diperlukan tak sekarang guru tuition? Yes, saya melihat keperluan guru tuition secara dalam talian sangat diperlukan masa kini. Kerana apa? Itulah metod yang ada pada kini. So bila kita melihat, kalau kita secara kelas fizikal mungkin satu guru tuition boleh mengajar lebih kurang 20 ke 30 orang satu kelas. Tetapi bila kita nak impaknya lebih, sebab bila kita guna secara online, mungkin satu guru tuition hanya perlukan lebih kurang dalam 5 ke 10 yang kelasnya agak kecil. Jadi ini akan membuka peluang kerjaya kepada mereka yang mempunyai bidang sosial yang tinggi ini untuk join dalam kerjaya tersebut. Dan selain itu mungkin anda punya kepakaran yang pelbagai. Sebab bila trainer ni pelbagai trainer, mungkin akan boleh jadi trainer yang
menceritakan atau berkongsikan tentang komunikasi atau juga boleh jadi trainer tentang kalau anda terror dalam bidang real estate mungkin jadi boleh jadi trainer dalam bidang programmer. So kepelbagaian anda lihat. So nanti bila saya melihat bidang sosial ini biasanya mereka yang suka berkomunikasi dengan orang lah, dia ada memiliki kepakaran. Namun sekiranya anda rasa macam ada ilmu dari sudut real estate ni tapi kurang untuk macam mana nak berkongsi maklumat. So benda itu semua akan kita kongsikan dalam bab yang mana saya nyatakan tadi, bab kemahiran. Okay, so kita pergi seterusnya adalah E adalah enterprising. Okey, untuk enterprising ini kalau kita lihat individu ini juga biasanya dikaitkan berkomunikasi dengan manusia. Namun begitu kelebihan ataupun apa yang membezakan dia dengan sosial adalah orang enterprising ini biasanya mereka ni mampu mempengaruhi orang lain, okey, mampu membuatkan orang terpengaruh dengan apa yang dinyatakan. Sebab apa enterprising ni yang penting apa conversation dia menghasilkan keuntungan. Sebab tu kalau anda mempunyai enterprising yang tinggi, anda sememangnya layak untuk meletakkan diri anda dalam bidang bisnes. Okay, sebab tu anda tengok, saya tengok dah sepanjang visual yang 14 hari berlaku ni ada di kalangan para pelajar yang telah pun mengikuti, dan saya yakin bila anda join ataupun di CHIM sendiri telah menghasilkan ramai pelajar kita dari bidang keusahawanan. Okay, kebiasaannya mereka ini kalau kita tengok mempunyai enterprising yang tinggi, iaitu mempunyai kepakaran untuk mempengaruhi orang lain. Contoh satu produk yang dijual, salah satu saya rasa pelajar UPM tu dia jual air mangga kalau tak salah saya kan. Okey, bagaimana dia mempengaruhi orang untuk membeli air mangga tersebut. Jadi dekat sini apa juga bisnes yang anda nak lakukan, sekiranya anda punya enterprising yang tinggi, ini adalah peluang anda untuk terlibat. Okey, so yang terakhir kita tengok adalah konvensional. Okay, apa yang dikatakan dengan konvensional ini? Konvensional ini adalah biasanya mereka yang gemar bekerja dalam data, struktur, sistematik, dan biasanya orang-orang ini perlu tak kita dalam peluang kerjaya sekarang. Kalau dulu kita nampak mungkin nak kerja dalam bidang perbankan kan, tapi sekarang tidak. Sekiranya anda punya kepakaran dalam bidang konvensional ini, maka anda boleh meletakkan diri anda, contoh macam kawan kita tadi dia set up bisnes kan, bisnes air mangga. So kepakaran ni lebih kepada macam mana nak mempromosikan ataupun nak menggalakkan orang membeli barang dia. So kenapa diperlukan orang konvensional dalam bisnes partner dia? Sebab anda adalah individu yang akan menyusun data mereka, contoh dari sudut kewangan, duit keluar masuk, duit macam mana nak mengekalkan hasil jualan ini, daripada contoh semalam hasilnya 5K, macam mana nak meningkatkan. Ini adalah orang rata yang mana sistematik, dan biasanya orang konvensional ni mungkin dia tidak ke depan, tetapi mereka adalah orang belakang tabir yang sangat diperlukan untuk mengemaskini sesuatu bisnes. So bila kita lihat personality 6 ini, anda akan lihat kesemua ini sangat diperlukan dalam satu pekerjaan. Jadi sekiranya anda boleh membina satu kerjaya dan anda boleh membuka peluang kerjaya itu, so akan ramai yang boleh join anda punya pekerjaan. So apa yang kita nak cakap kat sini, okey, bila anda kata peluang kerjaya semakin terhad yang kita nyatakan, macam saya nyatakan tadi, sebenarnya ini adalah peluang untuk anda sebenarnya mencipta kerjaya yang lebih menyelah bila anda punya kekuatan dan anda tahu kekuatan orang lain untuk anda masukkan dalam kerjaya tersebut. Okay, bila kita kaitkan dengan personality ini, biasanya dalam teori holding dia akan kaitkan dengan persekitaran. 6 juga di mana, sebab kenapa? Bila personality anda, contoh saya ambil anda orang artistik dan anda bekerja dalam surrounding artistik, so anda akan mencapai kepuasan yang tinggi. Sebab tu anda akan mungkin bila macam ni dia dapat mengurangkan stres anda. Kerana contoh seseorang yang bekerja dalam bidang sosial tetapi kekuatan personality dia sosial. Okey, tapi bila dia bekerja, kita tengok dia lebih kepada bidang real estate. Kenapa? Okey, orang sosial macam saya nyatakan tadi lebih kepada berkomunikasi dengan manusia, tetapi bila dia masuk kerja, dia kena bercucuk tanam. Anda boleh bayangkan personality dia tidak match dengan persekitaran dia. So dekat situ dia akan menghadapi masalah sedikit, di mana penyesuaian masalah akan berlaku, stres juga akan berlaku. Sebab tu bila anda kenal personality anda matchkan dengan persekitaran, anda akan mencapai satu kepuasan dalam kerjaya. So kita tidak boleh nyata sebab tu suka untuk saya ingatkan, anda adalah individu yang bertanggungjawab untuk
mengetahui di manakah anda nak meletakkan diri anda walaupun anda merasakan pelbagai situasi yang berlaku kini. Okey, kita pergi pada next slide. Okay, bila anda dah tahu pertama anda tahu anda ni unik, anda dah kenal personality anda dah tahu persekitaran yang sesuai dengan diri anda, kita pergi tengok kemahiran. So anda top up pula dengan diri anda ke dalam bab kemahiran. So dua untuk saya kongsikan dengan anda bab kemahiran ini, iaitu pertama dari sudut hard skill dan soft skill. Okay, apa yang dikatakan hard skill ni? Saya yakin next slide, hard skill ini adalah yang telah anda dapat. Okay, next slide. Di mana hard skill ni kalau anda tengok, anda ada certification, okay, ataupun anda ditauliahkan walaupun anda belajar dalam bidang kejuruteraan sebagai contoh, tapi sepanjang anda 4 tahun di universiti anda join pelbagai kursus-kursus yang diadakan. Tak perlu cerita 4 tahun. Sekarang ni saya rasa ramai ataupun banyak sangat webinar yang menyediakan pelbagai kursus. Jadi itu yang telah ditauliahkan. Contohnya mungkin anda dapat komunikasi, kursus bagaimana nak bercucuk tanam dan sebagainya kan. Ini adalah namakan hard skill yang telah ditauliahkan. Kemudian hard skill yang anda lain, anda ada dari sudut bahasa. So kepentingan bahasa ini, contoh mungkin anda nak iklankan anda punya ini dalam bahasa Inggeris, bahasa Inggeris, ataupun sekarang kita melihat di Malaysia ini kita meminati Korea agak tinggi kan. Jadi dekat situ anda, kalau anda punya kepakaran bahasa yang melebihi ataupun banyak berbanding orang lain, dia merupakan satu kemahiran yang bagus untuk anda aplikasikan dalam kerjaya yang anda akan masuki. Okay, yang kita tengok lebih kepada kemahiran dari sudut penggunaan peralatan lah. Contoh mungkin anda memiliki kelebihan dari sudut buat sistem, programmer. Sekarang bila menghadapi masalah sekarang, saya melihat salah satu peluang kerjaya yang menyerlah adalah dari sudut bagaimana sistem. Sebab contoh kalau dulu mungkin kita jarang menggunakan pelbagai media sosial ini sebagai salah satu tools. Namun begitu, bila menghadapi masalah ini, komunikasi akan terhad. Contoh masa time PKP bulan 3. So apa method ataupun apa medium yang boleh kita sampaikan sekiranya kita nak meniaga? So mereka perlukan media sosial untuk mereka promote barang. So dekat situ bila peluang itu wujud, maka mereka memerlukan kepakaran orang dalam bidang IT semakin tinggi. So dekat sini inilah peluang sekiranya anda memiliki kepakaran dalam bidang IT. So selain daripada itu, sekiranya anda memiliki kepakaran dalam bidang yang lain, contohnya anda ada Excel, kepakaran membuat poster, sebab poster ini adalah satu tarikan. Sebab bila kita nak beli barang, anda kena ingat manusia ni ada 3 karakter yang utama kan, visual, auditory dan kinestetik. So orang visual ini bila dia melihat sesuatu itu cantik, kebiasaannya dia mudah tertarik. Jadi poster itu sangat memainkan peranan. Dan dalam poster itu juga boleh mempengaruhi tiga elemen ini, sama ada orang tu visual, auditory atau kinestetik, untuk membeli. Sebagai contoh, kita membuat tawaran. Mungkin dulu Sogo saya buat paling mudah yang anda ini. Sogo adalah salah satu gedung ataupun shopping complex yang selalu membuat sale kalau sebelum ni lah. So apa yang mereka buat? Mungkin kalau dekat situ kita nak promote dari sudut media sosial, pertama dari sudut poster yang cantik untuk menarik orang visual. Kemudian auditory apa? Auditory ni lebih kepada dia suka dengar. Okay, so orang akan viralkan daripada mulut ke mulut. Contohnya Sogo dia buat sale dan sebagainya. So orang auditory dia mudah tertarik dengan bila dia mendengar bagus ni beli dan sebagainya. So kinestetik bila anda tulis dekat poster anda, okey, kalau sebelum ni harga 300, tapi disebabkan PKPB ini harga menjunam, contohnya jatuh kepada 300 jadi 100. So mereka melihat, wah ini sudah bagus untuk beli. So pentingnya poster. Jadi kepakaran orang yang ada dari sudut artistik ini sangat diperlukan, kerana dengan poster saja anda dapat menarik untuk orang membeli produk yang ditawarkan oleh syarikat anda. Kemudian mungkin skill yang lain, saya melihat mungkin anda punya kepakaran dari sudut menaip dengan pantas. Sebab ini juga kepakaran, sebab tak semua orang boleh menaip. Contoh dia beri kerja boleh menaip dengan pantas kan, tapi ada orang ini mempunyai kepakaran ini. So hard skill ini anda boleh gunakan untuk membawa diri anda ke arah yang kerjaya yang bersesuaian. Jadi cari, sebab typewriter ni kenapa perlu ada setengah kerjaya, contohnya membuat copywriting. Macam saya katakan tadi, sekarang ramai orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Jadi sekiranya anda dapat menaip dengan laju, ini memberikan chances untuk anda meletakkan diri anda dalam
peluang kerjaya tersebut. Okay, next slide lebih kepada soft skill lah. Saya yakin soft skill ini anda belajar sepanjang 3 atau 4 tahun anda di universiti secara tidak langsung. So gunakan kemahiran yang ada ini untuk anda meletakkan ataupun mencari peluang kerjaya yang ada dalam diri anda. Okay, so soft skill yang pertama kita tengok kepimpinan. Penting tak kepimpinan ni? Penting. Sama ada tak kisah anda bekerja sebagai bos ataupun anda bekerja dengan orang lain, kepimpinan tetap perlu ada. Jadi soft skill ini anda telah belajar kan. Jadi sekiranya anda rasa masih lagi soft skill ini masih kurang dan sebagainya, inilah peluang untuk anda join mana-mana kursus yang dilaksanakan dalam talian untuk anda mengasah anda punya soft skill ini. So antara lain pembelajaran berterusan. Pembelajaran berterusan ni saya melihat sebenarnya bila anda masuk dalam kerjaya nanti pun sebenarnya anda perlu sentiasa untuk terus mempelajari sesuatu bidang. Kerana apa? Perubahan. Contoh saya ambil kaunselor sendiri kan, kenapa perlu tak ada soft skill pembelajaran berterusan? Perlu. Kalau sebelum ini kita hanya mengadakan sesi kaunseling secara fizikal, jumpa one to one kan, secara nampak dan sebagainya. Namun apabila mengalami situasi kini, dia berubah. Di mana kaunselor perlu mempelajari satu metod di mana mengadakan bimbingan kaunseling dalam talian. So nak tak nak, itu dinamakan pembelajaran berterusan. Walaupun kita telah meletakkan diri kita dalam sesuatu kerjaya tersebut. Kemudian anda juga perlu asah diri anda dengan penyelesaian masalah kan. Penyelesaian masalah ni bagaimana sekiranya dapat situasi macam sekarang kan. Sekiranya anda punya soft skill ini, sebenarnya anda melihat ini bukan lagi masalah tapi ini adalah peluang untuk anda mencipta kerjaya anda dan meletakkan diri anda sebagai salah satu orang yang hebat. Okay, so soft skill ini yang anda pelajari tidak langsung semasa anda join ataupun anda berkumpulan, berkawan-kawan, soft skill yang telah anda pelajari. Okay, kemudian kerja berpasukan. Ini biasalah bila anda join kerja dekat MTN dulu kan, ada kan. Okay, kemudian keusahawanan. Yang ini sekiranya anda rasa macam baru nak berjinak-jinak dan sebagainya, saya yakin di CHEM banyak ruang dan peluang untuk anda belajar tentang keusahawanan inilah. Okay, so seterusnya kita tengok komunikasi. Okay, komunikasi ini sering kan, sebab kerana apa? Sebenarnya komunikasi ini tidak dapat lari daripada kehidupan harian kita. Kalau kita lihat sehari demi sehari pun memang kita berkomunikasi. Apa yang menyebabkan sesuatu itu timbulnya masalah disebabkan kita tidak berkomunikasi dengan orang. Jadi pentingnya komunikasi ini sebenarnya bukan sahaja untuk meletakkan diri untuk bekerja dan sebagainya, tetapi dalam kehidupan seharian kita juga sangat-sangat mementingkan komunikasi. So kalau kita melihat komunikasi ini pula ada dua, sama ada verbal dan non-verbal. Biasanya verbal ni yang kita perasan. Okay, kalau orang cakap baru kita sedar. Oh, okey, apa yang kita perlu buat. Namun begitu anda juga perlu tambah skill dari sudut non-verbal anda. Sebab kadang-kadang kita tidak menyedari non-verbal itu sebenarnya adalah satu contoh ataupun isyarat kepada kita untuk memahami apa situasi yang sedang berlaku. So penting untuk anda belajar komunikasi ini sama ada dari sudut verbal dan non-verbal. Dan akhirnya adalah soft skill yang ketujuh adalah moral dan etika profesional. Yang ini memang perlulah kan, sebab di mana juga anda bekerja, anda sangat diperlukan dari sudut etika profesional dan moral yang anda bawa lah, lebih pada nilai anda bagaimana untuk memasuki dalam kerjaya. Okey, boleh setakat ni? Okey, so kalau kita lihat kalau kita lihat ada 7 soft skill dicampur dengan hard skill. Sekiranya anda blend kedua-dua ini, saya melihat dia akan membuatkan anda lebih menyelah dan boleh tahu kat mana kekuatan anda. So sebab tu saya katakan tadi, jangan fikirkan apa yang sedang berlaku ini, namun fikirkan siapa dan bagaimana caranya untuk anda keluar daripada situasi ini. Sebab tu walaupun realiti telah berlaku begini, tapi apa yang anda fantasikan itu jadikan ia dalam bentuk reality. So yang penting adalah anda tahu apa kekuatan yang anda dalam diri anda, yang mana anda rasa tak ada. Bila macam contohnya anda berminat sangat nak kerja dalam bisnes kan, sebab anda melihat mungkin peluang kerjaya dalam bisnes sekarang semakin hari semakin berkembang kan. Jadi tapi anda tengok enterprising anda rendah. Tak apa, kerana inilah peluang untuk anda cari. Okey, nak tingkatkan. Contoh anda tahu enterprising anda kurang sebab apa? Komunikasi anda daripada soft skill tadi. Dia tengok,
oh rupanya anda ada sedikit permasalahan dari sudut komunikasi. Sebab apa, sebelum ni anda orang realistik, mungkin anda kurang berkomunikasi dengan orang lain kan. Okey, jadi ambil kelas ataupun pergilah belajar membaca. Mungkin ada orang dia suka melihat, suka mendengar apa yang orang nyatakan, anda setengah lebih suka membaca kan. Jadi cari bahan-bahan bacaan untuk anda baca bagaimana anda mengasah skill komunikasi anda. Sebab anda kena ingat anda unik dan anda boleh berubah, manusia boleh berubah kan. Jadi sekiranya yang penting anda tahu apa yang anda suka, anda tahu apa yang anda minat dan anda carilah peluang. Sebab peluang itu terbuka luas. Sebab saya rasa untuk masa sekarang ni benda maklumat semua di hujung jari kan. Anda boleh cari di mana-mana sahaja. Mungkin kalau tak nak tanya rakan, anda boleh tanya pakar macam-macam. Sebab media sosial ni anda boleh berhubung dengan antara satu sama lain. So anda kena tahu, okey, kalau anda orang suka membaca, jadi bacalah. Tapi kalau anda ni orang yang suka mendengar, okey, anda dengarlah yang apa dalam webinar dan sebagainya untuk anda tambah skill ini. So nak tak nak adalah diri anda yang kena drive diri anda. Sebab tu suka saya ingatkan, pertama dalam hidup ini, bila kita nak cerita pasal kerjaya ni, anda kena ingat satu adalah matlamat anda. Apa matlamat anda? Sebab bila ada matlamat anda lebih mudah. Pernah tak tulis matlamat tu? Atau semua dalam ni? Okey, cuba tengok balik diri kita kan. Sebab ramai orang dia ada matlamat. Contoh dah masuk 2021 ni kan. Okey, ada matlamat ni. Tapi semua simpan dekat sini. So bila dah 2021, matlamat tu pun kita pun dah berjalan kan, dah makan, dah pergi sana sini. So matlamat tu pun hanya tinggal matlamat sebab dia hanya tersimpan dalam ni. So dah ala-ala kita dah masuk 14 bulan 12 ni, kita ada 16 hari lagi. So adalah masa untuk anda mulakan. Sebab dalam hidup ni tidak pernah terlambat. Kan? Jadi bila kita tahu sesuatu maklumat itu, mulakan sekarang. Okay, jadi hari ni bila dah tahu, okay, dah kena bina matlamat ni, boleh nyatakan apa anda punya matlamat kan. Matlamat jangka pendek, matlamat jangka panjang. Kerana apa? Bila kita menulis, kita nampak, okey, rupanya ini yang aku kena buat. Okey, ada benda lagi yang aku tak buat sebab okey, boleh tick, kita boleh listkan. Okey, so kita tengok bila kita listkan tu ada 5 contoh kerjaya pilihan kita. So bila kita listkan tu, kita boleh boleh utamakan, okey, dalam 5 kerjaya ini yang mana paling tepat bersesuaian dengan personaliti kita, persekitaran kita dan mungkin kemahiran yang kita ada. So kita boleh nampak. Begitu juga sebab tu bila orang ada masalah kan, baru pelajar semua ataupun yang menonton hari ini, biasanya kita akan rasa macam terbeban sebab masalah tu hanya terkumpul di sini. Kan? So kita tak keluarkan. Ada setengah orang kalau yang jenis sosial dia tinggi, mungkin dia berkongsi, dia bercerita dengan orang, so keluarlah sedikit. Namun masih lagi ada tekanan tersebut sebab tak jumpa lagi jalan penyelesaian. Namun sekiranya anda menulis apa yang anda sedang hadapi itu, ia akan lebih nampak. Sebab orang menulis ni banyak menggunakan kan. Okey, bila kita menulis, kita menggunakan tangan untuk menulis, kita menggunakan mata untuk kita melihat, kita menggunakan mulut untuk kita bercakap. So nampak tak banyak panca indera yang kita gunakan. So dengan ini dia agak sedikit mudah untuk kita mengetahui apakah yang masih kita belum capai dan sebagainya. Okey. 3 daripada saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada next slide. Kita tengok lebih kepada kita dah bicarakan tentang kemahiran, dan yang keempat ni lebih pada kompetensi. Okey, kompetensi ni lebih juga sama, hampir sama dengan kemahiran, di mana bila kita dah tahu tadi kemahiran kita yang kita dah boleh blend tadi kan, hard skill, soft skill kita dah match kan. Kita tengok pengetahuan kita dari sudut kompetensi. Pertama, pengetahuan kita. Tahu tak tentang kerjaya yang kita nak masuk ni? Kan, jangan ikut kawan kan. Sebab kita kena tahu dulu, okey, kesesuaiannya. Bila kita dah tengok tadi, kita dah tahu okey apa kekurang, apa kelebihan kita dari sudut kemahiran, kita dah kenal personaliti kita dan kita dah kenal kepersekitaran yang sesuai dengan diri kita. So kita kena ada pengetahuan tersebut. Okey, sebenarnya pemahaman tentang kerjaya tersebut. Okey, kemudian kemampuan. Okey, mampu tak? Kena check lah, recheck balik diri, mampu tak? Sebab setengah orang mungkin dia mampu meletakkan diri dia dalam satu kerjaya ini sebab kemampuan dia. Sebab kena ingat manusia tu unik macam saya nyatakan tadi. So sudah pasti kemampuan kita agak berbeza. Dan juga nilai. Nilai kita juga berbeza. Mungkin ada setengah individu nilai dia tak kisah kalau bekerja lebih masa kan. Tapi mungkin ada setengah individu mungkin dia dah meletakkan, okey, contoh sehari kita ada 24 jam. Nak tak nak 8 jam tu memang untuk bekerja,
Okey, 8 jam lagi untuk rehat dan 8 jam lagi untuk tidur. Okey, itu nilai yang anda pegang. Nampak? Berbeza. Ada setengah orang dalam 24 jam ni, 23 jam adalah waktu dia bekerja. 1 jam je waktu dia rehat. Nampak perbezaan? So, nilai. Jadi, kena kenal pasti. Anda kena kenal dan kena tahu apakah kompetensi yang ada dalam diri anda. Seterusnya adalah sikap. Sikap. Sebab tu untuk kita join satu kerjaya ni, kadang-kadang tengok kawan kita ni boleh je. Kenapa kita tak boleh? Sebab sikap yang berbeza. So, kita kena tahu benda ni dan akhirnya adalah minat. Sebab tu saya suka kata ramai kita ni kadang-kadang terikut-ikut dengan trend, terikut-ikut dengan kawan. Sebenarnya kita tengok balik minat kita. Adakah minat ini, minat kita ni mendorong untuk kita memasuki kerjaya tersebut. Sebab tu bila anda tahu personaliti anda dan anda tahu persekitaran yang sesuai kerja dengan anda, akan timbul yang minat. Sebab minat ni contoh ya, walaupun anda, sebab tu daripada minat ni, daripada hobi ini boleh jadikan sumber kewangan. Ada contoh-contoh ada minat baker kan, minat bakar, minat baking. So boleh buat sediakan kek, boleh buat macam-macam lah sekarang ni mungkin orang anda tengok permintaan untuk makan permintaan dalam bidang penyediaan makanan ni semakin tinggi sebab hari-hari pun orang akan makan. So kalau anda punya kelebihan ini dan anda punya minat ni, hobi anda pun minat dan hobi anda dalam bidang memasak dan sebagainya, jadikan dia peluang yang memberikan sumber pendapatan pada diri anda. So kena tahu lah, sebab tu kalau anda tahu macam mana nak meletakkan anda punya kekuatan, kemahiran dan bakat anda di tempat yang betul, insya-Allah peluang kerjaya anda akan nampak dengan lebih jelas. Alright? Okay. So itu yang antaranya lah. Okay, kita pergi next adalah keperluan. Yang ini topik bab ini sebenarnya biasanya kalau kita tengok keperluan ini tak sama menyebabkan, sebab tu kenapa ada yang masih menganggur. Okay, next slide. Okay, kalau kita lihat kenapa ia masih menganggur disebabkan tidak ada 3P ni tadi. Okay, sebab ramai di kalangan kita ni tak tahu pun 3P yang pertama adalah purpose. Tak tahu pun tujuan. Kenapa nak kena kerja? Sebab tu tak kerja, sebab tak tahu kenapa kena kerja dan apa objektif nak kerja dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang dia merasakan dia kena kerja. Kenapa? Dengan kerja ini dia dapat duit, dengan dapat duit ini dia dapat menyara kehidupan dia dan mungkin dia perlu menyara kehidupan keluarga dia. So dia agak berbeza. Bagi orang yang macam rasa tak perlu sebab memang dah ada family dah set up business dan sebagainya. So kalau tak kerja pun memang akan dapat duit hari-hari, dapat bantuan dan sebagainya. So mengapa? Jadi keperluan ini berbeza sebab tu ada yang rasa perlu meletakkan diri di dalam kerjaya dan ada setengah yang merasakan tidak perlu kan. Jadi keperbezaan inilah yang menyebabkan anda kena tahu apakah keperluan ataupun apa objektif anda dalam bidang kerjaya tersebut. Purpose dia berbeza kan. So anda dengan orang lain tak sama. Jadi sebab tu saya kata tidak perlu melihat orang lain, anda melihat diri anda. Apakah tujuan dia? Apakah motif untuk anda bekerja? So bila anda ada benda ni anda akan nampak, okay, aku kena cari kerja. Kalau tak ada kerja yang sesuai dengan aku belajar ni, apa kerjaya yang boleh aku letakkan dengan dirilah pada masa dan saat ketika ini. Sebab kalau orang yang memikirkan tentang duit, dia tak kisah dia ada dari sudut dia punya bidang kerja dan sebagainya, tapi lebih kepada pengalaman. Kadang-kadang bila kita bekerja ni, permulaan kerja kita ni lebih kepada pengalaman. Contoh macam saya sendiri pun tidak sebelum bekerja dengan UPM, saya mendapatkan pengalaman dulu di salah sebuah polis swasta dan sebelum tu semasa saya belajar, saya juga bekerja kan, buat part time dengan kawan-kawan. So pengalaman ni sangat berharga. Kerana apa? Dia tidak dapat pengalaman ni, dia tak dapat kalau kita tak lalui. So anda kena lalui. So carilah pekerjaan, kadang-kadang dia boleh membantu anda dari sudut yang soft skill tadi lah. Mungkin dengan bekerja sementara ini akan menambahkan pengalaman anda dari sudut macam mana nak teamwork, okay, bagaimana nak nak uruskan masa, sebab tak sama kan. Jadi dekat sinilah carilah peluang kerjaya ataupun apa yang anda grab saja peluang yang ada di depan anda untuk mencari pengalaman. Kadang-kadang tak perlu lama pun bila kita cuba kerjaya yang light ni kan, cukup untuk 3 bulan. Saya pun kerja dulu kadang-kadang 3 bulan. Saya sementara kan tunggu nak masuk universiti, kerja 3 bulan dulu. So kat situ kita boleh belajar macam ni nak kenal manusia, pelbagai manusia kan. Okay, kalau kita kena marah dengan customer kita,
Kalau kita tak boleh kontrol kemarahan kita, sebab you kena ingatkan semua sentiasa betul kan. Jadi kita yang kena kontrol diri kita. Kita tak boleh kontrol orang lain. Sebab tu saya kata bila berlakunya pandemik macam ni, kita tak boleh kontrol persekitaran kita sebab benda ni dah berlaku. Tapi yang kita boleh kontrol adalah diri kita. So kita tahu kat mana kita nak kontrol diri kita. Kalau mengalami situasi sedemikian, bagaimana kita nak atasi. Okay, itu dari sudut you kena tahu. Sebab tu saya suka bawa keperluan ni 3P. Jadi pertama you kena tahu purpose. Okay, bila you tahu keperluan you dan you tahu kenapa tujuan you kena bekerja, mudah. Sebagai contoh, kalau macam orang yang nak memandu kan, kereta, pertama yang perlu ada adalah kunci. Mungkin nak katakan, pun saya tak ada kunci kereta, saya tak pakai kunci, tak apa. Tapi bagi kereta yang biasa normalnya perlu ada kunci kereta. So bila dah ada kunci kereta, keperluan apa lagi? Anda contohnya nak balik Pahang kan, yang boleh rentas negeri ni, nak balik kampung kat Pahang, contoh Kuala Lipis kan. Okey, so berapa keperluan untuk isi minyak supaya daripada KL contoh nak ke Kuala Lipis tadi, minyaknya mencukupi. Okey, so apa lagi keperluan lain? Okey, tayar okey dan sebagainya. Macam tu juga untuk memasuki ke dalam kerjaya, persediaan kita. Pertama kita kena ada kunci untuk kita masuk ke dalam kerjaya dan persediaan kita dari sudut keperluan lain, tambahan lain yang kita perlu sebelum kita masuk alam kerjaya. At least kita dah bersedia persediaan tersebut. Okey. So yang kedua kita tengok adalah lebih kepada principles. Okay, prinsip. Prinsip kita tak sama dengan prinsip orang lain. Sebab tu dia akan menjadi keperluan bila, contoh prinsipnya nak kerja ni sebab, contoh orang yang sosial, nak kerja ni sebab bila bekerja dapat membantu orang lain, memberi kesejahteraan emosi pada orang lain kan. Nampak ada setengah orang prinsipnya bila bekerja ni sebab lebih kepada nak mengisi masa lapang, keperluan dan sebagainya. Nampak prinsip dia berbeza. Jadi keperluan ini sangat berbeza antara satu sama lain, tetapi yang penting anda tahu prinsip kenapa anda nak bekerja. Okey, dan yang ketiga adalah passion. Okey, setengah orang dia suka bekerja sebab tak boleh. Kalau tak bekerja dia rasa macam contohlah kan, dia kerja dari rumah ni, mungkin ada setengah orang bila dia punya social tinggi, dia rasa macam dia stuck, macam dia stres kan sebab tak jumpa manusia dan sebagainya. Contoh orang bisnes kan, perlu kan nak jumpa orang, nak pursue orang untuk membeli barang dia dan sebagainya. So walaupun kepuasan tidak berlaku kan, jadi passion, you kena kenal passion you, kenapa nak bekerja ni tadi. Okay, sebab bila you ada 3P ini, dia akan lebih mudah untuk memandu diri you ke mana hala tuju you untuk memilih kerjaya. Sebab tu jadikanlah yang anda rasa kerjaya anda dah rasa macam seakan-akan tak nampak sinar dan sebagainya, tapi sekiranya anda dapat membuat sesuatu berdasarkan apa yang saya kongsikan ini, insya-Allah anda boleh membuka ruang untuk meletakkan diri anda dalam kerjaya yang anda impikan. Sebab saya yakin anda telah mengimpikan kerjaya ini mungkin seawal 17 tahun, 18 tahun dah mengimpikan kerjaya ini. Jadi bantu diri anda untuk mengecapi kerjaya tersebut. Sekiranya kerjaya tersebut anda rasa macam tak ada ruang dan peluang, contohnya anda minat sangat nak jadi saya bagi contoh nak masuk kerja kerajaan lah, tapi anda melihat mungkin nak masuk peluang kerja kerajaan sekarang semakin kurang kan. So dekat situ anda kena pergi plan B pula. Okey, apa yang aku boleh buat dengan diri kepakaran dan bakat yang aku ada ini untuk mencipta kerjaya. Sebab tu suka saya kongsikan dengan anda, boleh sekiranya anda ada punya kemahuan, anda punya kemahuan yang jitu terhadap sesuatu itu, anda akan fokus pada matlamat anda. Okey, suka untuk saya kongsikan dengan anda ni kan, macam mana membina kerjaya ni kan. Mungkin ada orang yang bina kerjaya daripada umur seawal 17, ada setengah mungkin baru nak start kerjaya kan. So macam saya katakan tadi, tidak pernah ada yang terlambat. Jadi mulakan sekarang. Bila kita tahu sesuatu maklumat atau info itu, terus buat, kerana fast action, fast result. Makin cepat anda melaksanakan sesuatu, jadi makin cepat anda akan lihat hasilnya. Sebab tu kalau anda orang yang jenis tunggu, so hasilnya juga kena tunggulah kan. Jadi bawalah diri anda ke arah matlamat anda. Okay, macam pengalaman saya sendiri untuk membina kerjaya ini yang telah saya create pada usia 18 tahun lah. Okay, masa usia saya 18 tahun, saya memang berminat ataupun meminati untuk menjadi seorang kaunselor di salah sebuah universiti awam. Itu saya punya matlamat lah bila saya
meletakkan kerjaya saya pada ketika itu. So apa yang saya buat adalah habis saja belajar selepas 4 tahun, saya terus mencari ruang kerjaya. Masa tu mungkin zaman saya itu kerjaya bidang kaunseling ini sangat banyak ya, sedang orang panggil sedang sedang diperlukan. Okay, jadi kebanyakan universiti memerlukan kaunselor. Sebab tu kaunselor sekarang banyak yang bayi-bayi umur saya lebih kurang lah kan. Okay, jadi saya memang cari. Jadi saya memang setiap peluang kerjaya saya memang buka iklan, cari maklumat semua dalam masa tu kita dah ada juga maklumat-maklumat yang diiklankan dalam website universiti, mungkin kena buka. Sebab tu anda kalau berminat untuk meletakkan diri anda dalam sesuatu kerjaya, anda kena rajin buka website. Contoh anda rasa nak jadi, anda ni kelebihan anda HR kan, daripada Fakulti Teknologi dalam bidang HR. Jadi anda kena rajin, sebab pada saya HR ini peluang kerjaya yang juga tinggi, sebab semua agensi kebanyakannya ada HR. Jadi anda kena rajin buka dan kena tengok iklan-iklannya dipamerkan untuk anda hadir, dipanggil interview dan sebagainya. Anda boleh hantar email dan sebagainya. Saya yakin anda telah mempelajari pelbagai kan. Sekarang ni ada resume. Kalau dulu kita guna resume biasa je kan, terus email. So anda kreatif, anda sekarang kreatif. Okay, bahan pun dah banyak untuk anda gunakan resume tu untuk sedikit membina branding diri anda dan sebagainya, untuk promote diri anda untuk memasuki untuk memohon kerjaya tersebut. Jadi gunakan skill-skill yang anda telah belajar di universiti ataupun yang anda dapat di luar untuk anda dapat sesuatu kerjaya. Jadi kerjaya ini lebih mudah bila anda ada matlamat. Macam saya katakan tadi, saya dah bina matlamat itu pada usia 18 tahun, and then saya meletakkan diri saya dalam kerjaya saya sekarang ini. Dan kemudian kita bila dah kerja, kita ada perkembangan kerjaya pula. Adakah kita nak stay tak? Okay, jadi macam kita kata, nampak salah satu daripada kita punya source kita dia adalah pembelajaran berterusan. Jadi macam sekarang saya telah berkhidmat lebih kurang 12 tahun di UPM. So perkembangan kerjaya dah berlaku. Okay, jadi dekat situ dah 12 tahun, adakah kita memerlukan lagi? Okay, apa yang kita perlukan lagi? Takkan dengan latihan yang ada ni. Jadi kita kena tambah dari masa ke semasa. Contohnya, okay, apa lagi latihan yang aku perlu, yang saya lakukan. So kita kena tanya balik diri kita. So dekat situ you kena ada satu you punya vision board dan sebagainya untuk nyatakan apakah keperluan dan kemahuan anda untuk masa akan datang. Kerana apa? Bila anda bersara dalam keadaan anda tidak seronok bekerja, dia akan merugikan diri anda seumur hidup kan. Sebab anda kena ingat, kadang-kadang tempoh bekerja ini sebenarnya 1/3 kita gunakan adalah waktu bekerja. Contoh kita ada 24 jam, saya nyatakan tadi, 8 jam itu adalah kita bekerja. Jadi amat rugi sekiranya anda tidak mencintai kerjaya tersebut. Jadi anda kena mencintai kerjaya tersebut dan masuklah kerjaya yang anda rasa memang passion anda. So itulah 3P yang saya keperluan yang perlu ada bila kita nak meletakkan diri kita di alam kerjaya. Okey. So ramai orang kata agak sukarlah puan, sebab kalau kita lihat keadaan sekarang, sebab orang sering mencari keadaan kan. Sebab tu saya kata okay, next slide. Sebenarnya bila kita menceritakan keadaan yang berlaku sekarang, dia sedikit sebanyak akan membuatkan anda akhirnya bila dah sedikit kecewa, tambah lagi kecewa, dan bila plus kecewa, dan akhirnya anda akan rasa tak nak buat apa-apa dah, baik tak payah buat apa-apa kan. Jadi keluarkan diri anda daripada situasi ini dengan pertamanya, bila kita nak cari sesuatu peluang untuk diri kita, you kena believe in yourself. Okay, anda kena percaya pada diri anda, sebab orang lain hanya support saja. Sebenarnya anda lah, kalaulah anda ini sendiri tak support diri anda, dia akan membuatkan anda akan tewas lah. Sebelum berjuang anda dah tewas. Okay, jadi sediakan perjuangan ini untuk anda keluar daripada situasi yang membuatkan anda mengganggu. Okay, pertama, you kena believe that you are great. Kan, anda adalah orang yang hebat. Sebab tu saya suka bawakan kenapa anda itu unik. Sebab anda kena ingat anda hebat. So sering cakap dengan diri anda, seeding diri anda, I am great. Okay, sebab kalau anda sentiasa cakap dengan diri anda hebat, anda akan rasa sesuatu yang luar biasa dalam diri anda, berbanding kalau anda selalu menyalahkan diri anda. Sebab tu kita tak galakkan anda untuk
sering mengkritik diri, walaupun kata tak baik dah puan kan, riak dengan diri sendiri, bukan, kita bukan nak suruh anda riak dengan diri anda, tapi anda kena cari sesuatu yang terbaik dalam diri anda. So tak ada orang lain, kalau orang lain tak memberi penghargaan tersebut, anda lah individu yang bertanggungjawab untuk memberi penghargaan pada diri anda. So sering ataupun sematkan dalam diri anda adalah hebat. Okay? Sebab bila anda rasa diri anda hebat, anda perasan atau tidak, pertama minda anda, bila anda set, okay aku hebat, body movement anda juga akan berlaku seperti orang yang hebat. Berbanding dengan, contoh kan anda malas, contoh hari ni malas ni hari Isnin kan, malasnya nak apa, nak dengar pula topik webinar kan, tak nampak dan sebagainya. So apa yang berlaku, anda akan rasa anda akan bangun dalam keadaan yang seronok? Tidak, pastinya pergerakan badan anda akan jadi slow, nak mandi pun mengambil masa kan, mulalah cari pakaian pun semua rasa tak kena. Berbanding dengan malam tadi, anda dah rasa macam tak sabarlah kan, nak buat kerja hari Isnin ni, tak sabarlah hari Isnin ni besok. Okey, jadi anda dah seeding pertama, seronoknya besok. Okey, seronoknya besok. Okay, bila dah rasa seronok, okey set, minda pun dah setting seronok, body movement akan bergerak ke arah yang menyeronokkan. So anda cari pun rasa macam semua match, berbanding dengan bila kita tak suka semua benda kita rasa tak kena, dan bila ada orang buat salah sikit pun kita akan mulalah start menyalahkan orang lain. Tapi berbeza dengan orang mood yang gembira. Macam contoh kan, anda jumpa orang yang gembira macam mana. Sebab tu kita digalakkan untuk sentiasa senyum, sebab mungkin senyuman kita ni akan menggembirakan orang lain. So yang kedua, fokus apa yang anda boleh fokus. Okay, fokus what you can control. Sebab macam sekarang, macam saya katakan, pandemik ini anda tak boleh control kan, sebab ia dah berlaku, dah menjadi satu permasalahan bukan di Malaysia saja tapi satu dunia. So anda tak boleh kontrol benda ni. Yang boleh anda kontrol adalah diri anda. So anda boleh kontrol diri anda dengan supaya okay, aku tak panik. Okay, memang berita keluar tadi, macam saya katakan di awal pengenalan tadi, pengangguran akan berlaku dan sebagainya. Tapi kalau anda boleh fokus pada diri anda boleh fokus pada diri anda untuk meletakkan diri anda salah satu pada orang yang berjaya, insya-Allah dia akan memudahkan diri anda. Kerana okay, bila kita tak boleh, yang kita boleh kontrol adalah diri kita, dia akan membawa kita jalan yang macam mudah. Okay, sebab kita tahu okay, aku ni sekarang ni nak kerja dalam bidang keusahawanan, okay, bidang bisnes. So kena tahu lah bisnes apa yang nak buat. Okay, dah boleh buat business plan dan sebagainya. So itulah anda perlu kontrol. Okay, sebab tu sekarang kalau anda tak ada lagi matlamat, itu yang menyukarkan. Sebab tu kena ada. Okay, aku nak jadi apa? Okay, so dah start from now, dah kena fikir lah. Nak jadi apa ya sekarang ni? Okay, boleh faham, boleh nampak ya? Okay, so start sekarang untuk nyatakan ataupun tuliskan apakah sebenarnya yang anda mahukan dalam hidup anda, dan anda mahu letakkan diri anda dalam kejayaan bagaimana. Boleh. Kalau terlampau banyak poin, saya ada 10, tak apa, listkan dulu. Okay, lepas dah listkan tu, dia akan memudahkan anda. Bila anda dah list 10 tu, akan nampak, oh yang ini tak kena dengan diri saya, sebab yang ini kena kerja banyak. Contohnya kena kerja luar dan sebagainya. Saya ni orang Indo. Kan? So kita dah boleh potong dan sebagainya. So dan akhirnya anda akan tengok tinggal satu. Okay, satu inilah kejayaan. Bila dah ada satu kejayaan, contoh, okay, aku memang dah nekat, saya rasa memang saya nak buka bisnes, sebab enterprising saya pun tinggi, saya social saya pun ada, dan saya boleh kalau saya saya tahu kat mana saya nak cari dari sudut kewangan dan sebagainya, nak cari sumber dan sebagainya. Okey, bila anda buat business plan, anda lebih jelas nampak. Sebab tu anda perlukan sesuatu dalam diri anda yang boleh anda drive ke arah tersebut. Like selain benda tu, kalau anda tengok, kalau anda tak ada matlamat, ibarat macam ni lah, anda naik boat kan, boat tu dah tengah laut ni, sebabkan tak ada matlamat nak ke mana, boat tu akan terus statik di situ, dia ikut je arah angin kan. Kalau angin pergi utara, ke utara lah. Kalau arah angin pergi selatan, selatan lah. Sebab anda sendiri tak boleh nak kontrol boat tersebut. Tapi kalau anda ada matlamat, anda boleh kontrol boat tu. Kalau anda clear, okay, aku nak ke utara ni, nak pergi Perlis. So bawa lah boat itu pergi Perlis. Kalaulah sekiranya berlaku sesuatu kan, tiba-tiba angin ribut dekat tengah-tengah itu adalah halangan. Itu biasa. Jadi tapi orang yang ada matlamat ini, bila ada halangan sedikit pun, biasanya dia akan boleh perlahan-perlahan untuk atasi permasalahan tersebut. Sebab yang penting dia tahu, dia clear, dan dia
dia clear ke mana dia nak bawa arah tuju diri dia. Dan yang ketiga, tell yourself I can do it. Okay, sering kali ingatkan diri anda, anda boleh lakukan. Okay, dua benda ini macam mantra lah kan. Maksudnya kena sentiasa cakap dengan diri, sebab bila anda cakap tak boleh, macam saya katakan tadi, mindset dah block. Okay, mindset anda dah block diri anda. Bila mindset dah block, itu yang membuatkan anda sukar untuk projek diri anda untuk pergerakan dan sebagainya lah. So jangan letakkan sesuatu yang negatif talk dalam minda anda lah. Sebab apa? Macam saya katakan tadi, konsep fly, you mesti sayang diri anda. Jadi sentiasa beri makanan yang baik-baik dalam diri anda. Jadi beri makanan ni secara fizikalnya, kalau kita nampak buah-buahan itu dah sudah healthy food, tapi minda kita juga perlukan makanan yang bagus, makanan yang positif. Jadi sering kali ungkapkan benda-benda yang positif dalam diri. Nak minum air contohnya tadi kan, minum air mineral, lepas baca bismillah saya cakap saya positif, saya orang hebat, minum kan. So secara tidak langsung dia akan mengalirkan satu tenaga yang memberi anda semangat, memberikan kekuatan untuk anda teruskan anda punya matlamat tadi. So yang seterusnya, yang keempat adalah anda kena sentiasa berada dengan orang yang positif. Kan? Sebab bila anda berada dengan orang yang negatif, itu yang baru je nak start bisnes, dah kawan-kawan kan, kawan-kawan cakap ayalah, itulah, inilah. Okay, so benda ni boleh mematahkan semangat kan. So jadi elakkan kan, elakkan sekiranya you rasa persekitaran itu dah negatif, kalau you masuk, you akan sama-sama negatif. Jadi keluarkan diri anda. Anda nak marah mereka tak perlu. Jadi anda keluarkan je diri anda dari surrounding yang negatif ini. Sebab yang boleh anda kontrol, macam saya katakan perkara ketiga tadi, adalah diri anda. Orang lain anda tak boleh kontrol kan. Jadi keluarkan diri anda, elakkan. Sebab apa? Negatif-negatif ini akan membuatkan melemahkan semangat anda. Tapi bila anda jumpa orang yang positif, anda rasa macam senangnya, mudahnya nak berjaya ni. Itu kelebihan bila kita berada di surrounding yang positif. Okay? Sebab tu kalau kita macam contoh kan, kalau kita berada di kelompok yang wangi, insya-Allah kita akan wangi juga, terpalit wanginya. Jadi pilihlah ataupun carilah orang yang dapat memberikan anda kata-kata positif yang memberi anda semangat. Okey, seterusnya kalau kita tengok lebih kepada yang ketiga ni, yang terakhir ini Samcat 3R ni, suka saya nak kongsikan dengan anda. Kenapa pentingnya bila kita dah cuba sesuatu ini, 3R 3R. Apa yang pertama? Rest. Anda dah cuba ni, dah cuba buat macam-macam kan, dah pelbagai ni, tiba-tiba mungkin tak berapa berjaya kan, ataupun boleh dikatakan gagal. So ambil masa untuk rehat kan, rehat. Jangan terus memberi tekanan pada diri, sebab once you dah mengalami satu tekanan, bila anda tambah lagi tekanan, ia akan membuatkan anda boleh burn out dan akhirnya anda boleh depress. Okay, jadi elakkan situasi ini dengan cara rehatkan dulu diri anda. Pelbagai cara. Ada orang dia suka pergi bercuti kan, ada setengah dia suka pergi menikmati makanan, ada setengah mungkin majoriti mungkin ada yang suka membaca, so cari masa rest. Ada tu mungkin dengan melihat movie-movie memberikan dia semangat, pelbagai. So ambil satu kaedah, anda kena pasti, sebab bila anda sayang diri anda tahu apa yang anda suka kan. So rest, rehat, cari masa untuk anda bertenang dulu, sebab sesuatu keputusan yang dibuat ataupun sesuatu tindakan yang dibuat dalam keadaan yang tidak rasional akan membuatkan hasil yang tidak berapa bagus untuk diri anda. Jadi untuk kita buat keputusan ini, make sure pertamanya anda berada dalam keadaan yang rasional. Okay, so bila kita dah buat tadi tak berapa berjaya, ambil masa untuk rehat. Tak apa, ambil masa kan, rehat, pergi bercuti, bertenang. Okay, layan cerita kalau anda peminat cerita Korea, tak kisah, sebab benda ni akan mengalihkan tumpuan anda. Sebab bila anda menikmati ataupun melihat sesuatu yang baru, dia akan sebenarnya proses minda anda akan berfungsi untuk mempelajari sesuatu juga yang baru. Tak perlu tengok cerita sedih-sedih kan, nanti dia akan bawa lagi kesedihan tu. Jadi cari cerita-cerita ataupun movie-movie yang boleh menaikkan anda punya mengembalikan emosi yang bagus untuk diri anda. Contoh muzik, samalah. Cuba dengar muzik-muzik yang mendamaikan, menenangkan, terpulang. Ada setengah orang
Puan perlu kita tengok zikir? Tak perlu. Bukan. Maksud saya dia berbeza. Ada setengah orang, Puan, bila kita stres kita kena dengar zikir. Betul, itu salah satu. Tapi kalau anda juga orang yang suka mendengar muzik yang menenangkan, teruskan. Zikir itu pun satu keperluan yang mana kita memang hari-hari dalam solat 5 waktu kita sebagai orang Islam kita juga dah laksanakan. Jadi cari ketenangan yang berbeza yang anda rasa memang sesuai dengan diri anda. So tak perlu ikut orang kan. Ada orang caranya begini dan ada orang caranya begini. Jadi anda tahu cara yang terbaik untuk diri anda bagaimana. So lakukan. Okey, kalau anda rasa memang dengan berzikir itu memberi satu ketenangan, teruskan. Bagus sebab anda juga dapat mendekatkan diri anda dengan Tuhan dalam masa yang sama. Dia dapat memberi ketenangan pada diri anda. Okey, yang kedua adalah relaxation. Okey, bila ada sesuatu anda rasa macam mana nak keluar daripada situasi anda kena lakukan relaxation. Okey, beri ketenangan pada diri anda. Beri sesuatu ruang untuk diri anda supaya ruang-ruang baru yang mengeluarkan negatif-negatif anda dan membenarkan positif-positif vibe untuk masuk dalam diri anda. Okey? Sebab tu perlunya relaxation. Dan yang ketiga, yang ketiga kalau kita tengok lebih kepada reflection. Anda dah rehat, anda dah buat relaxation, so dah tiba masanya anda untuk buat reflection. Sebab tu dalam hidup kita pun kita digalakkan setiap malam bila kita nak tidur muhasabah. Ya, kita kena muhasabah balik dalam hari ni apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita lakukan dan kita kena bila kita tahu sesuatu yang kita lakukan pada hari ini tidak sepatutnya kita lakukan, maka kita boleh delete benda tersebut supaya ia tidak berulang. Jadi jangan buat kesalahan yang sama. Jadi pentingnya arah ketiga inilah reflection di mana anda muhasabah balik, reflect balik diri. Okey, kenapa ya buat sebelum ini tidak mencapai ataupun tidak memenuhi seperti mana yang anda nak, reflect balik. Okey, kenang balik, ingat balik dan buat penambahbaikan dalam diri dengan cara contoh. Kalau kita rasa sebelumnya buat benda ini tak berapa tepat, tak berapa kena sebabnya okey rupanya kekurangan ilmu dari sudut untuk nak buat sesuatu ini. Jadi tambahlah ilmu tersebut. So kena pasti adakah kekurangan tu dari sudut hard skill ataupun soft skill. Jadi kita kena pasti apakah kekurangan yang buat kita tidak berjaya mencapai tadi. Ataupun sebenarnya kita sendiri yang banyak salahkan diri kita. Okey, rupanya selalu kritik diri. So ubah diri untuk tidak mengkritik diri, malah lebih menghargai diri. Sebab kalau anda menghargai diri anda yakin diri anda orang hebat, insya-Allah anda menjadi orang yang hebat. Jadi jangan letakkan perkara-perkara yang negatif dalam diri anda mulai sekarang. Keluarkan benda-benda yang anda rasa yang memberi kesan tidak baik pada diri anda dengan memasukkan elemen-elemen yang positif dalam diri anda. So buat reflect kan, bila dah tahu sesuatu ini tak bagus, okey delete dan masukkan benda yang memberikan keuntungan dan memberikan kepuasan ataupun memberikan sesuatu untuk memantapkan diri anda. Bila masuk di elemen yang positif ini dalam diri anda, insya-Allah mind akan set dan minda akan melakukan yang seperti mana yang anda mahukan. So visualizekan. Sometimes kita kena visualizekan. Ramai orang dia tak pernah nak visualizekan, dia tidak pernah membuat bayangan aku di mana pada masa akan datang. Cuba ambil masa sometimes kan, time relaxation tu visualizekan, okey 5 tahun akan datang bagaimana ya kehidupan. Kalau tiba-tiba nampak dalam bayangan tidak menyeronokkan, cepat-cepat delete. Bayangkan yang menyeronokkan. Sebab bila yang membayangkan, insya-Allah dia akan lebih memudahkan. Sebab tu kalau kita tengok manusia yang mempunyai atau individu yang mempunyai matlamat dan dia visualkan apa matlamat dia lebih mudah untuk meletakkan diri dia seperti mana yang dia mahukan. Sebab tu kalau kita bincangkan apa yang topik kita hari ini, kita melihat adakah peluang kerjaya dalam pasca COVID ini ada ataupun tiada. Sebenarnya dia balik pada diri kita. Okey, realitinya mungkin kita melihat memang semakin terhad, namun kita jadikan apa yang kita impikan itu sebagai realiti itu lebih penting dan memanfaatkan dan lebih memberi impak pada diri anda. So anda boleh cipta kerjaya yang seronok sebab kita pun sekarang ke arah saya yakin anda semua dalam kemajuan negara kita di mana memerlukan anda untuk mencipta sesuatu yang baru. Dan kita pun kalau orang tanya pun penting tak IR4 ni kan, sebab pengetahuan yang anda belajar di universiti itu perlu diteknologikan. So kalau anda adalah salah seorang daripada itu,
Nampak tak peluang anda semakin cerah kan? Sebab metod-metod konvensional ini semakin lama akan ditinggalkan. Sebagai contoh, kalau dulu kita pakar dari sudut menaikkan mesin type contoh. So nampak bila tahun awal 2000 mesin type dah ditinggalkan dan wujudnya komputer. So nak tak nak mereka yang bekerja sebagai bidang yang memerlukan perlu menaip dan sebagainya, perlu menukar metal. So perlu tak pelajar berterusan? Perlu, sebab anda nak meletakkan diri anda dalam kerjaya tersebut, melainkan anda rasa benda ni tak sesuai dengan diri anda dan anda meletakkan mengeluarkan diri anda daripada situasi tersebut. So macam itulah kehidupan ni kan. So kalau kita nak melihat, setiap masa sebenarnya akan berubah. So sebenarnya bila kita tengok 2020 ini telah mengubah sesuatu kerjaya, di mana kalau dulu kerjaya banyak perlu fizikal dan sebagainya, okey sekarang kebanyakan kita telah pun memasuki kerjaya yang boleh berhubung secara dalam talian sebegini dan seumpamanya lah. Contoh kalau dulu pun kita tak pernah terfikirkan satu hari kita akan memberi ceramah ataupun membuat perkongsian ilmu melalui medium sedemikian. Namun begitu pada hari ini perlu dilakukan dan ini amat sesuai dan selaras dengan apa yang sedang kita alami. So nampak tak dia membuka peluang kerjaya? Membuka, di mana mereka yang mempunyai kepakaran dari sudut software, dari sudut bidang-bidang sedemikian sangat diperlukan. Jadi sebenarnya setiap kita ini mempunyai satu kekuatan dan sebenarnya satu kepakaran yang boleh kita tunjukkan. Yang penting anda tahu di mana anda dan kekuatan anda. Itu lebih penting. Alright? So, saya bagi sedikit info. Kalau kita tengok sebenarnya antara lain, next slide, ini adalah info penting yang memang kerajaan sediakan. Sekiranya lah kan anda rasa macam memang bukan individu yang boleh masuk ataupun create career, tapi anda boleh ambil maklumat-maklumat ataupun anda boleh join yang telah dilaksanakan di KPT. Antara satunya adalah program penjana KPT Camp. So kat sini saya galakkan pelajar, anda kena rajin membaca maklumat ataupun mendapatkan maklumat sebenarnya dari sudut contohnya laman web. Kalau kita berkait dengan Kementerian Pengajian Tinggi kan, so kena rajin buka sebab setiap hari maklumat akan update kan. So dekat situ anda, supaya anda tidak terlepas peluang-peluang yang disediakan. So salah satunya yang kita tengok adalah KPT Cap yang mana dia melibatkan sinergi dengan lebih 100 buah syarikat. Sebab tu saya katakan dekat sini mustahil untuk kita katakan tiada peluang berjaya, sebab sebenarnya ada. So dekat situ katakanlah tadi kita tengok berapa, hampir 100,000 kan pelajar yang berada dalam keluar ni, tapi anda bayangkan 100,000 tadi anda adalah salah seorang yang terpilih dalam kerjaya. Okey, so kontrol diri anda untuk memasuki tersebut. Okey, salah satu penjana KPT inilah yang dilaksanakan oleh kementerian, di mana 100 dia tujuan ni iaitu job matching dengan replacement program berterusan keusahawanan dan JIJ ekonomi lah. Yang ini anda boleh join sekiranya anda rasa anda memang mempunyai kelebihan dekat bidang tersebut lah. Okay, kemudian kita tengok juga membangunkan portal Graduates Reference Hub for Employment and Training kan, ataupun lebih dikenali sebagai GRADE, yang mana dia menyediakan padanan pekerjaan, permohonan program reskilling dan upskilling, permohonan penajaan melanjutkan pengajian dan kaunseling kerjaya. Dekat sini nampak tak dekat sini sebenarnya sekiranya anda rasa okey lepas habis degree ni nak sambung lah dekat nak ambil master, sebenarnya GRADE juga telah menyediakan. Okey, next slide. Okey, antara lain kita tengok apa yang disediakan adalah MOU dengan PUNB, di mana membayai program keusahawanan berkonsepkan mentor-mentee. Dekat sini macam saya katakan tadi, sekiranya anda tidak mempunyai ataupun sedikitlah mempunyai personality enterprising tu tak berapa tinggi, tapi anda join yang program mentor-mentee ini, mereka akan memberi bimbingan secara langsung daripada usahawan yang berjaya. Ini maksudnya anda terus dapat direct daripada pakar tersebut. So anda boleh nampak, anda terus boleh membayangkan lebih jelas sebab yang berkongsi dengan anda adalah orang-orang yang telah berjaya. Okay, next slide. Okay, antara lain, KPT juga melaksanakan proses padanan pekerjaan kepada graduan yang masih belum bekerja.
kan, dengan kerjasama Pertubuhan Pekesua. Yang ini sebenarnya kursus ni saya tengok daripada bulan 3 lah kalau tak salah saya, memang dah ada. Dia by kadang-kadang tu ada setengah tu dia ikut zone kan, negeri dan sebagainya, di mana anda join sahaja program-program sedemikian yang dia akan membantu anda untuk pergi memilih kerjaya lah. Dapat kerjasama dengan Fortune My Future Jobs. So maksudnya anda kena key in kan maklumat anda dekat situ, dan bila mereka memerlukan kerjaya dan mereka akan mencari anda lah. Selain itu kerajaan kita juga menyediakan kursus jangka pendek yang dikenali sebagai micro credential. Yang ini memberi peluang pada anda untuk nilai tambah pada diri anda lah. Contohnya kalau biasanya kursus jangka pendek ni, kalau anda komunikasi tadi kan rasa kurang dan sebagainya, tapi dengan menghadiri kursus jangka pendek ini, dia akan membuatkan anda akan membantu dan membimbing dan memberikan maklumat ataupun pertambahan ilmu pada diri anda untuk lebih mantap dalam sesuatu bidang yang anda ingin masuki. Jadi kat sini sebenarnya langkah-langkah tu banyak yang telah dilakukan oleh kerajaan. Cuma anda kadang-kadang mungkin terlepas mana sebab tidak tahu mana nak cari. So suka saya ingatkan, anda kena sentiasa aktif, sentiasa aktif mencari maklumat, dengan anda kena bina networking dengan jabatan-jabatan yang menyediakan peluang kerjaya ni lah. Contohnya macam KPT, dia akan iklankan berbagai maklumat dari masa ke semasa. Dengan CHAMP, sebab CHAMP adalah salah satu salah satu bahagian yang menyediakan peluang kerjaya ataupun membantu anda untuk mencari kerjaya yang boleh anda masuki, yang job yang boleh matching dengan minat dan anda punya kos yang anda ambil semasa di universiti. Selain daripada itu, anda kena sekiranya anda mengalami bila dah cuba ni semua tak ni, anda boleh refer, boleh jumpa dengan bahagian kaunseling untuk mendapatkan atau meningkatkan semangat. Sebab apa motivasi manusia memang sentiasa turun dan naik. Sama, walaupun saya seorang kaunselor, kita juga memerlukan motivasi setiap hari kan. Sama je manusia ni. Jadi motivasi ni ibarat ni macam keperluan ni ibarat macam kita mandi. Kita perlu mandi setiap hari. Motivasi juga perlu di top up ataupun perlu di tambah baik setiap hari. Jadi kalau anda rasakan, bila anda rasa berada dalam satu situasi yang sukar untuk keluar dari situasi tersebut, carilah kaunselor atau sesiapa saja yang anda rasa percaya dan selesa untuk anda berkongsi apa yang anda alami. InsyaAllah dia ada jalan penyelesaian. Sebab macam saya katakan tadi, sekiranya dia hanya bermain di minda anda, dia akan menyukarkan anda untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, bila anda keluarkan, menulis dan menggunakan pelbagai panca indera, dia akan lebih memudah anda untuk mencari peluang kerjaya. Next slide. So kita ada lagi lebih kurang 10 minit. Dalam 10 minit ni saya nak wrap up lah. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda ini daripada awal tadi, kalau kita melihat, kita dah mengetahui apa yang telah berlaku kan pada keadaan semasa, tapi kita tidak perlu fokus pada apa. Saya nak fokuskan pada diri anda, lebih kepada siapa dan bagaimana untuk anda mengatasi permasalahan tersebut. Kerana apa, sekiranya anda terus bermain dengan apa, anda akan berada dalam circle yang sama, kan takkan keluar. Jadi sekiranya anda mahukan sesuatu yang fantasi itu jadi realiti, keluarkan diri anda dari bulatan ataupun circle yang sama dengan kena pasti siapa itu adalah sudah pasti diri anda, bukan orang lain, diri anda. Sebab yang nak berjaya, yang nak cari kerja ini adalah diri anda. So itu anda dah tahu, identify anda lah orang tersebut, dan sekarang keluar pada langkah ketiga adalah bagaimana untuk anda mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana itu yang saya terangkan tadi, ada 5 ya. Pertama, dari sudut manusia itu unik kan. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Cari kekuatan yang ada pada diri anda. Kemudian personality anda kan. Kena pasti dengan personality anda. Yang ini saya ulang sekali lagi, sekiranya anda memerlukan nak tahu lebih tepat berdasarkan ujian Net Kerjaya CD, anda boleh berhubung dengan saya. Saya akan tinggalkan email saya dan anda boleh tanya, dan anda boleh juga berhubung dengan mana-mana kaunselor yang anda kenal di UPM ataupun sesiapa saja yang punya kepakaran atau ditauliahkan dalam bidang ini untuk anda jumpa, untuk anda dapatkan bimbingannya selanjutnya. Yang ketiga kemahiran, dan yang keempat kompetensi, dan yang kelima adalah keperluan. Jadi 5 benda ni anda kena ingat dan anda kena lakukan untuk anda membawa diri anda ke alam kerjaya pilihan anda. Sebab kerjaya impian ini sudah pasti anda mengimpikan, saya yakin. Jadi bawalah diri anda terus ke kerjaya impian anda. Jadi sebelum saya tinggalkan anda,
Okey, pertama, formula 3M. Okey, formula 3M ini pertama adalah mengenali diri. Okey, apa yang saya rangkumkan ini, pertama you kena kenal diri you, kena cintakan diri you. Okey, kemudian you kena mengetahui persekitaran tersebut. Bila anda dah tahu diri anda dan anda tahu okey nak masukkan diri anda dalam persekitaran yang bagaimana. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga adalah anda perlu merancang kejayaan. Okey, merancang kejayaan inilah yang menyebabkan kita mudah untuk membawa diri kita semacam analogi yang saya dah bawakan tadi lah, ibarat untuk memandu sebuah kereta, untuk membawa sebuah bot. Inilah yang anda perlu laksanakan untuk berjaya dan meletakkan diri anda di mana anda mahu melihat diri anda. So visualkan diri anda di mana anda akan datang. Tak perlu kadang-kadang tu ambil tempoh 2021 aku nak kat mana ya, ataupun 5 tahun akan datang bagaimana ya. Bila kita bincang pasal kerjaya, dia akan berkait mungkin tentang pelbagai lah. Okay? Tapi yang penting kita membicarakan pasal kerjaya hari ini. Jadi rebutlah, ambillah peluang yang ada dan carilah sesuatu yang ada dalam diri anda untuk anda keluar daripada situasi ini di mana supaya anda terus mencapai kecemerlangan. So saya serahkan kepada moderator sekiranya ada soalan ataupun ada sebarang pertanyaan daripada anda. Sekian, terima kasih. Okay, next slide. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau Terima anda, kasih Puan. ini email saya ya. Ini email saya, anda boleh emailkan kepada saya lah. Itu sahaja daripada saya. So saya akhiri dengan ucapan terima kasih. So kalau ada pertanyaan saya buka. Okey, baiklah Puan. Terima kasih atas pengisian yang sangat menarik sebentar tadi. Dan okey, seperti yang kita sering dengar sekarang ini Puan, banyak cakap yang bila kita ada degree pun kita tak dapat kerja, yang ada degree pun sekarang ni menganggur. Jadi persoalan saya di sini, keperluan kemahiran itu menjadi value added kepada graduan itu sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kalau graduan itu ada kemahiran tetapi mempunyai akademik yang tinggi, contohnya dia belajar sampai ke PhD, sampai ke master. Bagaimana Pak? Okey, terima kasih kepada soalan Syazad, soalan yang sangat menarik. Okey, bila kita katakan tadi kita ada akademik yang tinggi tapi peluang kerjaya itu mungkin rendah kan. Sebab tu apa yang saya ulas tadi, walaupun kita punya akademik yang tinggi, kalau kita tahu mana nak letak diri kita, dia sangat membantu diri kita. Sebagai contoh, anda masuk PhD sebab mungkin sebab pertama kerja nak jadi pensyarah, tapi kita lihat pensyarah sekarang nak masuk bukan mudah kan. Kita kena fight dengan ramai lagi calon-calon yang lain. Tapi kita ada PhD ni, untungnya orang ini sebab mempunyai PhD. Satu dari sudut hard skill dia ada berbanding orang lain, mungkin degree dan sebagainya. Tapi bila nak tengok peluang kerjaya tak ada. So kita nak letakkan diri tadi memang maksudnya jadi pensyarah ni sebab nak belajar sampai PhD sebab nak jadi pensyarah, contoh kan. Jadi walaupun anda target tadi nak masuk universiti awam, saya tengok peluang semakin menipis ataupun terhad kan. Jadi selain daripada universiti awam, kita cuba cari persekitaran. Sebab macam saya katakan tadi, personality matchkan dengan persekitaran. Selain persekitaran di universiti awam, di mana kita boleh letakkan diri kita sebagai pensyarah? Sebenarnya kita ada kuliah swasta kan. Kita ada kuliah swasta, dan selain daripada kuliah swasta sebenarnya kita boleh, kalau kita passion kita sebenarnya mengajar, tapi kena ingat sebab tu dia kena pasti pensyarah ni anda memang nak jadi pensyarah ke memang nak jadi tenaga pengajar ke, dia berbeza kan. Sebab kalau anda memang nak jadi pensyarah, so ada dua je lah pilihan. Kalau tak dapat mengajar di universiti kerajaan, anda boleh mengajar di masuk di salah satu universiti swasta. Namun sekiranya anda ni memang berminat jadi tenaga pengajar, anda boleh join contohnya kelas tuition, sekolah-sekolah swasta yang sebenarnya peluang ini sangat ada. Cuma anda mungkin sebab tak mencari. Sebab tu saya kata untuk tahu peluang kerjaya ni kita kena mencari. Sama juga kalau kita tak mencari memang kita tak akan jumpa kan. Kalau kita mencari sebenarnya sangat ruang dan peluang tu sebenarnya sangat banyak lah. So kena mencari maklumat. So kena tahu. Sebab tu kalau anda rasa macam tak berapa yakin dengan benda semikian, kaunselor kerjaya akan membantu anda untuk mengetahui dekat mana lagi skop-skop yang ada. Nak suitkan dengan kerjaya anda. Satu lagi soalan tadi Syazana tanya tentang skill kan, kemahiran. Yes. Sebab itulah
kadang-kadang kita belajar dalam bidang kejuruteraan, contoh, ataupun bidang kejuruteraan, tapi kita punya minat lebih kepada enterprising kan. So dekat sinilah peranan soft skill ini membantu anda untuk meletakkan diri anda dalam kerjaya yang anda minat. Menjawab soalan Salana? Jawab Puan. Soalan seterusnya, adakah career planning itu penting walaupun kita berada di tahun pertama pengajian? Okey, walaupun berada di tahun awal. Ulang soalan Salana? Di tahun awal pengajian lah. Okey. Mungkin Baik. adakah career planning itu penting? Okey, sebenarnya career planning ni sangat penting sebab tu sebenarnya career planning ni kalau anda lihat semasa anda 15 tahun, sekolah telah memainkan peranan. Kaunselor di sekolah telah memberikan anda satu test kerjaya untuk melihat kesesuaian padanan di mana kalaulah anda punya kekuatan dari sudut konvensional, so bidang sesuai anda masuk di universiti nanti adalah lebih kepada pengkhususan akaun. Okey, kalaulah anda mempunyai kelebihan dari bidang sains, mungkin bila anda masuk universiti pengkhususan anda lebih kepada bidang sains. Contohnya boleh masuk fakulti macam kita di UPM, Fakulti Perubatan, Fakulti Sains, contoh Biotek. Okey. Sebab tu bila tingkatan 3 kita jawab, dia meletakkan diri kita dekat tingkatan 4 itu sama ada masuk sastral ke, masuk sains ke ataupun akaun, perasan ataupun tidak. Sebab tu career planning sebenarnya bermula pada usia 15 tahun. Okey, tapi sekiranya macam okey anda dah masuk, okey dah ambil tingkatan 4 ambil bidang sains. Okey, masuk universiti juga dalam bidang sains. So dia dah nampaknya dia selari lah. Sebab tu career planning itu berlaku ketika anda 15 tahun, anda dah tahu anda nak kerja apa dan anda nak pelajari bidang apa. Sebab ramai orang dia hebat dari sudut sains, tapi sebenarnya bila dia bercerita dengan kaunselor, sebenarnya dia tak dia bukanlah nak bekerja dalam bidang sains, tapi kehebatan maksudnya memang dia apa orang panggil gifted lah kan, gifted memang hebat dari sudut sains ni. Tapi bila nak kerja sebenarnya tak minat pun bidang sains. Dekat situ dia mencari personality yang sesuai dengan diri dia, ke mana dia nak bawa diri dia selepas habis pengajian. Sebab pada saya pembelajaran universiti ni sangat penting sebab anda ilmu itulah yang akan membawa anda walaupun anda rasa macam bila bekerja nanti tak guna pun yang kita belajar ni, sebenarnya pembelajaran itu berterusan. Kadang-kadang dia akan guna. Contoh kalau anda bekerja dalam, anda masuk juga apa-apa kerjaya pun sebenarnya sedikit sebanyak ia ada kaitan dengan pengajian yang anda pelajari semasa di universiti. Jadi career planning yang penting sebab tu di universiti ataupun di UPM sebenarnya pelajar asasi memang kita bantu untuk mereka mencari ataupun mengenal pasti apakah minat dia sebelum dia memilih kos yang dia nak ambil semasa degree. Sebab sedikit sebanyak ini mengurangkan untuk mereka tukar kos semasa mereka masuk degree. Kemudian untuk terus mereka boleh drive diri mereka ke alam kerjaya. Namun begitu sebenarnya career planning ini tidak pernah terlambat. Okay, anda semua, so kalau kita tak pernah buat pada awal kemasukan universiti pun, sekarang adalah masa untuk anda lakukan apakah perancangan kerjaya anda. Okey Puan. Soalan yang terakhir, adakah kerjaya sebagai seorang kaunselor tidak lagi relevan bagi seorang graduan? Sebab kita tahu macam dekat sekolah pun kita hanya ada beberapa saja orang kaunselor. Tetapi di universiti kita melahirkan ramai graduan. Jadi adakah dia tidak lagi relevan? Okay, kalau macam saya nyatakan tadi, okay, kalau macam masa zaman keluarnya saya pada universiti tahun 2008, peluang kerjaya kaunselor sangat tinggilah, sekolah sangat memerlukan, tapi sekarang tempat-tempat itu telah dipenuhi. So, adakah relevan lagi? Sebenarnya masih. Kalau anda tengok kes pandemik pada masa kini, pertama yang berlaku pada manusia adalah dari sudut gangguan emosi, kan? Sebab tu anda akan tengok kesihatan mental sekarang sangat keperluan sangat tinggi. Okey, kalau saya belajar dulu, sebenarnya bila maju di sebuah negara, manusia akan menghadapi masalah mental yang juga tinggi lah, kan? Selaras dengan sebab apa? Bila maju sebuah negara, kita akan tertekan dengan kehendak yang nak cepat dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang pun kita dah ke arah cepat, kan? Okey. So sebenarnya peluang ataupun kerjaya sebenarnya kaunselor ini sangat-sangat diperlukan lagi pada masa kini. Cuma penempatan anda di sektor-sektor awam itu yang mungkin sedikit kekurangan. Namun begitu, sekiranya, sebab anda kena ingat orang yang masuki
kerjaya kaunselor ini biasanya mereka S yang tinggi, okay? Social yang tinggi. So kalau kita relatekan, orang yang social yang tinggi ini mereka boleh jadi apa? Boleh jadi trainer, mereka boleh jadi speaker, sama ada training speaker, mereka boleh jadi guru dan sebagainya. So sekiranya anda tidak dapat menempatkan diri anda di sektor awam, contohnya di universiti tak boleh, dekat sekolah pun dah penuh kan, nak tunggu kami pencen dan sebagainya kan. Okay, jadi anda kena create career. Kat sinilah pentingnya anda, kita sangat memerlukan orang seperti anda untuk cipta kerjaya di mana selain daripada kalau anda perasan di Malaysia makin tidak meluas lagi kaunselor yang membuka agensi ataupun klinik dia sendiri. Sedangkan sebenarnya anda dah ditauliahkan, contoh macam saya sendiri telah mendapat kaunselor berdaftar perakuan amalan yang melayakkan anda untuk membuat sesi kaunseling dengan sesiapa sahaja kan, contohnya. Tapi macam saya terikat sebab kita bekerja di UPM, so anda ada tu sebab perlu graduate dia ambil betul-betul dalam bidang kaunseling, contohnya degree kaunseling yang betul, ijazah dalam bidang kaunseling dengan kepujian ataupun tanpa kemujian dan sebagainya. Dia ada, selepas tu dia kena pergi dapatkan lagi interview untuk melayakkan dia dapat sijil kaunselor berdaftar perakuan amalan. Yang ini menyebabkan dia layak untuk membolehkan dia membina kerjaya dengan membuka klinik dia sendiri. So sebenarnya ramai tau di kalangan kita kadang-kadang tak nak jumpa kaunselor yang dia kenal kan. Contoh orang UPM sendiri naklah jumpa kaunselor UPM sebab kenal kan dengan Puan Nuri ni. Jadi mereka akan cari cara lain adalah dengan membuka ataupun dengan mencari kaunselor panel yang berada di luar. Saya sering juga kan kawan-kawan yang tanya, boleh tak dapatkan nombor phone kaunselor yang ada klinik mereka sendiri. So sebenarnya anda dah boleh bina kerjaya anda. Okay, sebenarnya banyak boleh buat. Cuma anda tambah skill, contohnya bila nak buka klinik sendiri ni, pertama anda kena ada dari sudut set up business plan lah, kena tahu kekuatannya, mungkin kaunselor ni dia tak berapa hebat sangat untuk buat penulisan ayat-ayat kan, tapi anda boleh hire orang untuk mengiklankan anda punya perkhidmatan dan sebagainya untuk orang tahu. Okay, Syazana. Okey Puan, itu saja soalan yang dapat saya kumpul. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami hari ini Puan. Terima kasih juga. Okey, terima kasih juga kepada penonton kita yang setia bersama-sama dengan kami dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah sekarang. Sebelum saya mengakhiri slot saya pada hari ini, jangan lupa follow Facebook Cam UPM untuk mengikuti update terkini festival ini yang semestinya membawa manfaat kepada anda semua. Saya doakan anda diberikan kesihatan yang baik dan semoga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan kembali seperti sedia kala. Jumpa lagi pada pukul 3 petang ini dengan topik yang lebih hangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.